Fatihah. Baik. Perkataan allati. Allati ini isim, Allati fi'il ataupun harf. bukan Ustaz, sebab allati itu yang. Allati itu maksud dia yang. Baik. Yang. Untuk perkataan allati ini kira maklumat. Ni memang kita boleh ambil teruslah. Bila macam semalam kita telah sebutkan bila kita jumpa perkataan allazina, Ya, sebab betul. allazina dia adalah isim. Kita Isim. jumpa je allazina, kita terus ini adalah isim. Kita tak payah tengok tanda alif lam ke ataupun ya nun baris atas kat belakang, kita tak payah tengok. Allazina dia confirm pakai isim. Ni memang banyak kita jumpa dalam Quran. Begitu Okey, juga baik. dengan perkataan allati. Dia juga termasuk dalam kalangan isim. Isim. Okey, baik. Allati, macam tu juga allazi. Ini semua satu geng kan ni. Ini Okey, pun baik. isim. Kita jumpa je allazina, allati, allazi. Ini semua kita masukkan dalam isim. Isim. Baik. Kita tak payah tengok tanda, kita tak perlu fikir panjang. Tapi kalau kita terlepas, maka kita lihat pada perkataan dia, kita tengok allati, alif lam ada. Ini pun ada alif lam. Okey, Sebab itu bila kita nak lihat pada tanda-tanda ini semua tadi, alamak terpadam. Tanda-tanda ini kan kita telah sebutkan bahawa kita tengok terus pada teks Arab. Kita jangan tengok pada terjemahan dulu. Kita tengok pada teks Arab. Terjemahan kita tengok nanti untuk kita double check. Tapi bila kita nak mengenal isim, fa'il ataupun harf, kita terus tengok pada teks Arab. Sebab kadang-kala dalam terjemahan itu kadang dia tak letakkan makna kesemua perkataan tu. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan ayat itu mudah difahami. Jadi dia tak letakkan semua. Baik. Maka dalam perkataan allati ini, allati dalam terjemahan diletakkan yang. Kalau kita yang ini dalam bahasa Melayu kategori apa? Kata sambung. Kata hubung. Kata sambung. Kata hubung, kata sambung. Maka baik. Kalau dalam bahasa Arab dia ada 3 je. Dia ada isim, fi'il ataupun harf. Kalau kita tukar dalam bahasa Arab, kita nak letak yang ni dalam kata nama ke ataupun kata hubung ke? Kata hubung, Ustaz. Selalunya kita akan letak dia dalam harf kan? Sebab harf tu huruf jar. Huruf jar kan kata sendi kan? Kita akan letak dia kepada harf. Tapi dalam bahasa Arab, allati ini dia letak dalam isim. Tu beza dia. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab, perkataan ni memang perkataan kita selalu jumpa allazi dan juga allati. Baik, dalam terjemahan kita selalunya diterjemahkan dengan yang. Baik, tapi sebenarnya dalam penggunaan memang digunakan allazi dan allati untuk maksud yang dan juga orang yang. Kalau kita nak sebut orang yang kan, kita akan sebut, kalau kita sebut orang yang, maksud dia orang tu dia seorang je, kita guna allazi. Kalau kita sebut 2 orang yang, itu yang dalam Quran disebut allazani. Kalau kita sebut orang tu ramai, kita sebut orang-orang yang, dalam bahasa Arab nama dia allazina. So allazi dia bukan saja bermaksud yang, dia juga bermaksud orang yang. Dia juga bermaksud orang yang. Baik. Saya carikan kejap contoh dalam Al-Quran untuk lebih mudah kita nak faham. Sebab ni kita nak tengok sekali je. Sebab nanti lepas pada tu kita akan jumpa banyak kali dan mudah dah untuk kita nak ingat yang kita jumpa je allazi, allazina dan juga allati, itu semua. Okey, baik. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat ke-22. Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Orang chat ada soalan ke? Ayat allati itu kan ada tanda isi alif lam. Ya, betul.
Betul. Allati, allazi. Kalau kita lihat pada tanda pun dia ada tanda alif lam. Baik. Baik, ayat ke-21 ini itu teman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat pada terjemahan apa maksud dia. Ayat ke-21, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang allazi. Baik. Perkataan allazi yang dalam terjemahan ayat 21 dituliskan yang. Baik, allazi ni dia merujuk kepada siapa? Yang tu maksud kepada siapa? Merujuk kepada Rabb, Tuhan. Baik. Macam tu juga allazi ni dalam ayat ke-22, allazi ja'ala lakum, yang telah menjadikan. Yang ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Rabb. Kepada Allah. Maka dia bukanlah maksud dia takat kata hubung, tapi dia menunjukkan juga kepada maksud orang yang. Tapi dalam ayat ni dimasukkan kepada Allah. Baik, saya lihat lagi contoh yang lain sebentar. Baik. Allah firman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu, dan perumpamaan orang-orang yang alladzina diterjemahkan dengan orang-orang yang. Orang-orang yang mana mudahlah kita tahu ini adalah orang yang kafir, Ustaz. Mana ini kita tahu alladzina sendiri dia adalah isim. Kalau pada tanda senanglah alif lam ada, ya nun baris atas pun ada dua tanda. Tapi kita tahu alladzina confirm isim. Tapi nak lihat pada perkataan allazi. Baik. Kafaru, orang kafir. Ka seperti masali, perumpamaan allazi. Allazi ini samalah seperti allazi, orang yang. Digunakan orang yang ni'iku, ia berteriak. Ya, berteriak. So allazi dalam terjemahan ditulis orang yang. Maka allazi digunakan sebagai kata hubung untuk yang, dan juga digunakan untuk kita menyebut mengenai orang yang disorang je. Orang yang. Kalau allazina untuk ramai, kalau ramai kita guna allazina, orang-orang yang. Tapi kalau disorang, seorang kita gunalah allazi. Allazi maksudnya untuk seorang je, orang yang. Dan diguna juga untuk kata hubung yang. Maka ada dua penggunaan di situ. Maka sebab itu allazi dia termasuk dalam isim. Dia termasuk dalam isim. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai isim al-mausul. Kata nama ataupun kata hubung. Dia masuk dalam kata hubung juga. Dalam bahasa Arab disebut kata hubung. Cuma dalam bahasa Arab kata hubung dia tak termasuk dalam huruf. Dia termasuk dalam kata nama. Itu perbezaan dari segi bahasa kita dengan bahasa Arab lah.